Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Abang Muhammad Razif. Kami daripada kumpulan Aura 7 akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Peranan Etika Ekologi dalam Mencapai Pembangunan Lestari. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, nama saya Muhammad Al-Hafiz bin Ahmad, nomor matriks BP25160369. Nama saya Bertila Ezila Clio dengan pemegang nombor kad matrik BA 25110649. Saya Husnul Nahirat Zulhaj, pemegang nombor kad matrik BA 25110351. Saya Nasuswani binti Sabri memegang nombor kad matrik BA 25110608. Nama saya Jacinta Suara Anak Anthony dengan nombor matriks BA 25110240. Saya Ivy Grace Robot, nombor matriks BA 25110637. Nama saya Nurfara Ainin Saudi, nombor matriks BA 25160729. Saya Stephanie Reni Rainer, memegang nombor matriks BP 25110144. Nama saya Muhammad Kait Takiuddin bin Saharudin dengan nomor matriks BA 25110644. Etika ekologi menekankan tanggung jawab moral manusia terhadap alam sekitar serta keperluan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Alam semula jadi bukan sekadar sumber untuk pembangunan, tetapi amanah yang perlu dipelihara demi kelangsungan kehidupan. Sejajar dengan itu, pembangunan lestari merujuk kepada pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang. Melalui penerapan etika ekologi dalam pembangunan lestari, keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pemeliharaan alam sekitar dapat dicapai demi masa depan yang lebih mampan. Oleh itu, terdapat beberapa peranan dan cabaran yang bakal dibincangkan. Peranan etika ekologi membentuk kesadaran dan sikap bertanggung jawab. Alam adalah sumber yang bukan dimanfaatkan tetapi sumber yang perlu dipelihara. Yang kedua, kita dapat melaksanakan kempen kesedaran. Hal ini dikatakan demikian kerana kita dapat mengenal pasti kepentingan litupan hijau dalam kehidupan seharian. Contohnya pokok hutan. Yang ketiga, kita dapat menggalakkan tanggungjawab sosial dan individu melalui amalan harian. Kita dapat mengelakkan berlakunya pencemaran, kepupusan atau kemusnahan flora dan fauna serta penggunaan sumber alam secara berlebihan. Contohnya, kita dapat melakukan kitar semula, menggunakan pembalakan yang berlebihan dan tidak membuang sampah ke rata-rata tempat. Yang keempat, kita dapat menanam semula pokok. Sebab pokok ini mendatangkan banyak faedah kepada kita, lagi-lagi kepada manusia. Contohnya sebagai tahan hujan dan pembekal oksigen. Terakhir, mengadakan program atau aktiviti cintai alam sekitar. Hal ini dikatakan demikian kerana program-program yang kita anjurkan dapat menarik minat perhatian khalayak ramai, lagi-lagi dalam kalangan generasi muda. Aktiviti ini bukan sahaja dapat menarik minat generasi muda, tapi dapat menarik minat semua orang tanpa mengira usia. Contohnya aktiviti gotong royong, mewarna, dan sebagainya. Oleh itu, etika ekologi bukan sahaja menyumbang kepada kelestarian alam, tapi juga memperkukuh pembangunan lestari bagi generasi kini dan generasi yang akan datang. Seperti yang kita ketahui, pembangunan lestari. Pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan keperluan generasi akan datang dalam sumber daya alam. Dan dalam pembangunan ini, kita memerlukan bantuan sains dan teknologi untuk melaksanakan pembangunan ini. Namun, nilai-nilai moral juga perlu diterapkan dalam penggunaan sains dan teknologi ini agar pembangunan ini berjalan dengan baik. Hal ini kerana pembangunan sains dan teknologi dalam pembangunan lestari ini tanpa nilai moral akan membuatkan generasi masa kini akan menggunakan sumber daya alam secara melampau dalam pembangunan dan juga keperluan peribadi yang akan menyebabkan generasi akan datang memiliki kekurangan sumber daya alam untuk digunakan dalam pembangunan dan juga keperluan asas mereka. Seterusnya, peranan etika ekologi dalam menggalakkan amalan lestari. Etika ekologi menekankan bahawa alam sekitar bukan sekadar sumber untuk manusia, tetapi mempunyai nilai yang perlu dihormati dan dipelihara. Melalui etika ini, masyarakat dapat mengubah gaya hidup ke arah amalan lestari seperti
mengurangkan pembaziran, mengamalkan kitar semula dan juga memilih produk yang mesra alam. Selain itu, etika ekologi berperanan sebagai panduan dalam pembangunan supaya keputusan mengambil kira kesan jangka panjang terhadap alam sekitar. Prinsip ini sangat penting bagi menjamin keadilan antara generasi agar sumber alam tidak dieksploitasi secara berlebihan. Salah satu cabaran dalam memastikan etika ekologi dan pembangunan lestari ini kekal terjaga dapat kita lihat melalui kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang pula kita dapat lihat melalui pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang oleh penguatkuasa tempatan terhadap industri dalam kawasan jagaan. Hal ini dapat kita buktikan dalam Laporan Kualiti Alam Sekeliling 2023 oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang menunjukkan Sabah menduduki peringkat ke-6 dalam pelepasan punca industri, yaitu sebanyak 622 atau 5,3% daripada 11.708 pelepasan bahan pencemar ke udara. Semua ini berpunca daripada pemasangan sistem kawalan pencemaran udara yang tidak sesuai oleh beberapa pihak industri. Hal ini jadi secara ringkasnya pemasangan sistem kawalan pencemaran udara ini adalah penting bagi setiap industri dan ia membolehkan kita untuk mengurangkan lagi pencemaran udara. Krisis ekologi kini menjadi ancaman nyata yang memerlukan perubahan radikal dalam penggunaan sumber. Cabaran utama yang kita hadapi ialah kurangnya kesedaran dan pendidikan alam sekitar. Ramai individu memandang remeh penjagaan alam dan menganggapnya bukan tanggungjawab mereka, sehingga mengabaikan kempen kerajaan serta terus melakukan pencemaran. Faktor utama isu ini termasuklah kurangnya pendedahan awal daripada ibu bapa yang gagal menerapkan konsep 3R dan nilai murni kepada anak-anak di rumah. Selain itu, gaya hidup yang moden, penggunaan plastik dan elektrik yang berlebihan hingga memburukkan lagi kerosakan ekologi. Di samping itu juga, kelemahan undang-undang, penguatkuasaan yang terhad, dan denda yang ringan menyebabkan pihak industri lebih lera membayar saman daripada melabur dalam teknologi mesra alam. Tuntasnya, penghayatan alam sekitar mestilah dipupuk sejak kecil melalui peranan keluarga dan sekolah. Keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian ekologi adalah kunci utama demi menjamin kesejahteraan generasi akan datang. Cabaran seterusnya ialah ketidaksamaan sosioekonomi. Ketidaksamaan sosioekonomi berlaku akibat munculnya status sosioekonomi yang berbeza. Terdapat 3 tahap dalam memahami istilah ketidaksamaan sosioekonomi, yaitu pada tahap asas, tahap pertengahan, dan tahap akademik. Di tahap asas, ketidaksamaan sosioekonomi merujuk kepada pengagihan sumber dan peluang yang tidak sekata dalam masyarakat. Di tahap pertengahan, maksud dari ketidaksamaan sosioekonomi beralih kepada sekadar pemerhatian tentang ketidaksamaan kepada penjelasan tentang mekanisme yang mengekalkan dan menguatkan perbezaan ini sepanjang generasi. Di tahap akademik pula, ketidaksamaan sosioekonomi difahami sebagai hasil struktur dinamik, kuasa dan sistem kapitalis yang memerlukan analisis kritikal dan penyelesaian transformatif. Terdapat beberapa faktor yang mencetuskan ketidaksamaan sosioekonomi, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor pembangunan. Sebagai kesimpulan, perbincangan ini menunjukkan bahwa etika ekologi memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pembangunan dapat dilaksanakan secara lestari dan juga bertanggung jawab. Pembangunan yang hanya menumpukan kepada keuntungan ekonomi semata-mata tanpa mengambil kira keseimbangan alam sekitar akan membawa kepada pelbagai masalah seperti pencemaran, kemusnahan ekosistem, dan juga bencana alam yang akhirnya akan memberi kesan negatif kepada kehidupan manusia sendiri. Dengan itu, pelbagai peranan juga telah dijalankan oleh pihak-pihak tertentu dan juga semua lapisan masyarakat agar kelestarian alam sekitar dapat dijaga dengan baik dan generasi akan datang juga dapat menikmati alam sekitar yang bersih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.